Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke kelas Cikgu Chan. Hari ini kita akan bersambung dengan topik dalam sejarah tingkatan 4 KSSM. Baik, mari kita mula belajar. Sebelum kita bermula, pastikan anda sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, fokus sepenuhnya. Yang kedua, anda digalakkan untuk merujuk buku teks apabila perlu. Yang ketiga, dengar isi penting dan catat sebagai nota. Dan yang terakhir, kalau ada soalan, sila tanya dalam ruangan komen di bawah video ini. Topik kita pada hari ini ialah perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Kerjasama menentang kekejaman Jepun. Kita akan saksikan keberanian tokoh-tokoh pada masa itu menentang pendudukan Jepun dengan mengorbankan diri mereka demi mempertahankan bangsa dan negara. Jom kita lihat. 2 batalion Regimen Askar Melayu terlibat dalam usaha mempertahankan tanah air ketika serangan tentera Jepun. Regimen bermaksud pasukan, manakala batalion bermaksud unit. Semasa Jepun datang menyerang negara kita, terdapat 2 unit kecil daripada pasukan besar Askar Melayu yang melawan Jepun untuk mempertahankan, iaitu menjaga negara kita daripada diambil oleh Jepun. Pertempuran di Bukit Candu, Singapura merupakan pertempuran sengit yang menjulang nama Regimen Askar Melayu dan menampilkan keberanian Askar Melayu seperti Lieutenant Adnan Saidi. Antara usaha pasukan askar kita, iaitu Regimen Askar Melayu, adalah pertempuran, iaitu perjuangan mereka melawan Jepun di Bukit Candu, Singapura. Dalam pertempuran itu, walaupun bilangan tentera Jepun jauh lebih banyak daripada bilangan tentera Melayu, Askar Melayu di bawah pimpinan Lieutenant Adnan Saidi masih berani marah ke depan dan lawan bermati-matian. Mereka berjaya menahan kemarahan tentera Jepun selama beberapa hari. Semangat sanggup berkorban inilah yang menjadikan nama Regimen Askar Melayu diingati sehingga hari ini dan harus dicontohi oleh rakyat pada masa kini. Pemerintahan tentera Jepun yang kejam dan kesengsaraan hidup yang dihadapi oleh rakyat kemudiannya telah mencetuskan penentangan terhadap pendudukan Jepun. Walaupun Askar Melayu cuba mempertahankan negara kita, namun Jepun masih berjaya menduduki negara kita. Selepas pendudukan Jepun, ataupun selepas Jepun berjaya mengambil negara kita, Jepun sangat kejam. Contohnya, mereka melakukan pembunuhan rakyat beramai-ramai dan mengawal ekonomi seperti yang kita sudah belajar sebelum ini dalam dasar pendudukan Jepun. Ini menyebabkan rakyat hidup sengsara. Kesannya, rakyat menentang Jepun. Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British dalam kegiatan penentangan terhadap tentera Jepun. Antara kumpulan ataupun yang kita lihat di sini, cikgu bahagikan penentangan kepada beberapa jenis. Yang kita lihat sebelum ini, Regimen Askar Melayu dengan yang MPAJA tergolong dalam kumpulan organisasi. Mereka menentang secara berkumpulan, secara bersatuan, iaitu berorganisasi. Okay. Jadi, pasukan MPAJA ini, mereka adalah pasukan sukarela
yang ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya, iaitu PKM, dan mereka melalui latihan ketenteraan oleh British untuk bersedia menentang Jepun. British menubuhkan Southeast Asia Command yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943. Selain MPAJA, British juga membentuk satu unit khas tentera yang dinamakan Force 136 ataupun Force 136 untuk menentang Jepun. Mereka kemudian dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu serta menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Dengan sokongan orang Melayu, Force 136 menubuhkan pasukan gerila Melayu anti-Jepun. Anti-Jepun maksudnya yang lawan Jepun, seperti Askar Melayu Setia, Gerila Wataniah Pahang dan Gerila Melayu Kedah. Gurcharan Singh menggerakkan penentangan terhadap pendudukan Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Antara individu atau orang perseorangan yang menentang Jepun dengan usaha sendiri ialah Gurcharan Singh yang mencetak risalah penentangan dan mengedarkan kepada orang ramai untuk menyebarkan propaganda, iaitu memberikan mesej-mesej penting kepada ramai orang supaya mereka tahu tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Sibyl Maiden Daly atau lebih dikenali sebagai Sibyl Katigesu, jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu mangsa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Seorang lagi individu yang memang harus kita ingati ialah Sibyl Katigesu. Tanpa mempedulikan hidup mati sendiri, beliau berani membantu orang yang tercedera dalam perang dengan Jepun dan juga pasukan gerila yang menentang Jepun. Walaupun beliau kemudiannya ditangkap oleh Jepun, beliau tidak pernah bekerjasama dengan mereka walaupun diseksa dengan teruk. Semangat berkorban demi bangsa yang kuat ditunjukkan oleh beliau. Operasi Semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas ZEC Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Akhirnya, terdapat juga organisasi yang menentang Jepun di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, operasi Semut dijalankan oleh unit khas ZEC Australia. Dalam Perang Dunia Kedua, terdapat dua kumpulan besar negara yang berlawan, iaitu kuasa persekutu dan kuasa paksi. Australia adalah bersama dengan British dalam kuasa persekutu, manakala Jepun dalam kuasa paksi. Maka, tentera bersekutu dari Australia juga membantu British menentang Jepun di Sarawak. Pemberontakan Jesselton juga dikenali sebagai pemberontakan Double Tent, iaitu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok. Akhirnya di Sabah, kumpulan gerila Kinabalu yang diketuai oleh seorang pemuda bernama Albert Kwok melawan Jepun melalui pemberontakan Jesselton atau Double Tent. Mereka menyerang pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera diraja Jepun serta membunuh tentera Jepun. Akibat serangan balas Jepun yang pantas dan kejam dengan mengebom dan menyeksa orang ramai, kumpulan ini akhirnya menyerah diri dan kemudian ramai yang dihukum bunuh atau dipenjarakan. Secara kesimpulannya, perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun boleh kita lihat
dari segi organisasi iaitu kumpulan besar ataupun individu dan juga di Sabah dan Sarawak. Murid-murid bolehlah merujuk slide ini untuk ringkasan keseluruhan isi untuk topik ini. Mereka yang tidak belajar dari sejarah pasti akan mengulanginya. Jadi, marilah kita fikirkan murid-murid, apakah yang dapat kita belajar dari topik pada hari ini? Semasa pendudukan Jepun di negara kita, kekejaman Jepun menyebabkan ramai yang bangkit menentang Jepun. Daripada yang berorganisasi atau berpasukan sehinggalah kepada yang orang bersorangan, semuanya berani menentang Jepun tanpa mempedulikan hidup mati sendiri. Ada daripadanya yang mati terkorban dalam usaha menentang Jepun demi rakyat dan negara. Oleh itu, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah mempunyai semangat sanggup berkorban demi bangsa dan negara supaya negara sentiasa aman dan rakyat hidup sejahtera. Sudah sampai penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pembelajaran pada hari ini dapat memanfaatkan murid-murid dalam kehidupan anda. Dengan itu, selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.